Tiga. Assalamualaikum bang. Jumpa dengan bang. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Sama. Kamu sinilah. Minum sekali dengan abang. Ya. Abang baca apa tu bang? Oh, ini. Hari ni apa yang abang baca dalam kereta Akmal ni, dia menulis tajuk dia ialah isteri diceraikan talak 3 kerana nusyuz. Okey, jadi kalau dalam ketika yang abang baca ni, nusyuz ni dia beritahu ialah seseorang isteri yang menderhakai terhadap suaminya dan dia tidak melaksanakan segala tanggungjawab dia telah diperintahkan sebagai seorang isteri. Hari ni kalau nak cerita pasal isteri nusyuz ni, dah macam-macam abang dengar. Dah macam-macam abang tengok dalam Facebook, dalam IG semua. Zaman sekarang pun orang kena nusyuz ke? Masih. Macam mana orang boleh kena nusyuz bang? Orang selalu nusyuz ni sebab mudah terpengaruh, iman tak kuat. Sebab tu lah. Okey, anak-anak semua okey tak? Alhamdulillah. Anak-anak semua dah bangun lagi sekolah, siap-siap sekolah dah bang. Abang nak kerja hari ni? Abang, nanti abang akan pergi kerja. Abang ambil masa sikit. Okey, jadi untuk segala kelengkapan anak-anak semua dah cukup? Cukup bang, alhamdulillah. Terima kasih kepada abang juga. Kelengkapan kamu dah cukup? Alhamdulillah saya bang. Jadi abang ni sebagai seorang suami, abang perlulah untuk lengkapkan segala keperluan kamu, keperluan anak-anak. Untuk apa? Untuk abang menjaga institusi keluarga kita supaya lebih bahagia dan aman sentosa. Abang tak naklah nanti orang cakap abang ni suami yang dayus, tak menjaga kebajikan anak. Abang tak nak macam tu. Syukur dengan saya lakukan dengan abang. Sewa untuk segala yang abang lakukan kepada keluarga dan anak-anak. Jadi kamu sebagai isteri abang akan janji untuk sentiasa bersikap setia, menjaga kamu dengan baik, dan abang akan usahalah sedaya upaya abang untuk memastikan kamu berada dalam perlindungan abang. Okey, jom. Abang pun dah lambat ni, abang nak pergi kerja. Abang dulu bang. Saya nak tanya bang. Tak boleh lah, abang ada tugasan yang sangat berat pada hari ni. Okey, jom. Abang dah pergi. Okey. Abang tak nak kamu keluar rumah pada hari ni sebab abang ada tak sedar hati hari ni. Kita berjanji pada abang. Okey. Baik. Jom abang gerak dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiga. Syahid, kau buat apa tu? Aku kerja banyak sekarang. Oh, ni ada kerja sikit daripada bos. Dia nak kau check balik dokumen ni. Sebelum kau balik kerja, aku nak bos nak kau submit pada dia, boleh? Alright, pulang bro. Okey. Apalah bos ni tak. Aduh. Alah, buat dah. Siapa hantar mesej ni? Hai. Dalam tu. Oh, tadilah aku baru ke. Kau sorry doh aku beritahu pasal bini kau tadi. Itulah aku nak tengok sendiri dengan isi mata aku. Apa yang kau cakap betul ke tak? Tapi aku macam ni lah. Aku sebenarnya tak nak masuk urusan campur rumah tangga orang. Tapi aku bagi tahu untuk kebaikan lah. Aku tak sure sama ada dia ataupun orang lain. Jadi aku panggil kau ni suruh kau sini tengok sama ada betul atau tak. Boleh? Boleh. Tapi anda kata kalau kau betul lah dia, kau cakap lain-lain. Boleh tak? Kau cakap lain-lain, kau istighfar banyak-banyak.
InsyaAllah ada dah tu rezeki kat mana. Okay, aku akan cuba lah. Dia tadi ada pakai kat sini. Dia dah naik atas dah. Cubalah kau tengok. Baik tanya takut bawa ada minuman ke. Baru je naik tangga sini. InsyaAllah kan. Okey, berdasarkan apa yang aku dapat daripada Aiman Sengoti tadi, dia bagi tahu aku pasal isteri aku berdua-duaan dengan lelaki lain. Jadi aku nak tengok betul tak apa yang Aiman cerita aku. Aku nak tenang pintu ni. Ready? 1, 2, 3. Ambil dulu. Tush. Hai. Rosna. Apa yang kamu buat ni, Rosna? Apa-apa bang? Kau siapa Rosna. masuk bilik kau lah? Awak ni siapa? Saya tak kenal pun. Aku tanya kau. Kau siapa masuk bilik kita orang? Untuk pengetahuan abang, saya ni suami kepada Rosna. Itu yang perlu awak tahu. Habis tu, asal kau nak sampai nak rakam-rakam ni bro? Tadi cakap elok ke bro? Bukan. Sembahlah dia ni main rakam-rakam. Jadi kalau aku rakam ni, tiba-tiba orang nak tengok bahan bukti. Aku ada bahan bukti. Ada rakaman. Saya cuma jumpa kawan lama je bang. Rosna, abang kecewa dengan kamu, Rosna. Abang dah jaga kamu dengan baik dah. Macam ni balasan kamu ke abang. Kita boleh settle elok bro. Kita orang buat kerja je bro. Tak ada buat apa pun. Bro perlu tahu bro. Rosna ni isteri saya. Saya yang perlu jaga dia. Ini kamu buat apa dengan isteri saya? Itu yang saya nak tanya kamu ni. Tak ada buat apa pun. Cuba bro tengok. Abang, tak ada buat apa pun. Kalau saya jumpa kawan sekejap je bang. Ada urusan sikit je. Kamu berdua-duaan di dalam satu bilik yang sama. Dan saya nampak kamu pun apa, bang? berbaring atas katil. Rosna, abang nak cakap dekat kamu ni. Abang dah pesan kan sebelum abang keluar tadi, yang kamu jangan pergi mana-mana. Kan itu perintah abang kepada kamu. Tapi sebaliknya, apa yang kamu buat? Kamu keluar dengan lelaki yang tak dikenali. Bro, dia kawan sekerja aku. Kita orang just borak-borak je bro dalam bilik bro. Tak ada buat apa pun. Yang kau nak kecoh kenapa? Tak payahlah sampai rakam-rakam. Kalau kau tak parti, kita settle elok. Tak payahlah rakam-rakam bye. Macam ni abang. Abang berdua-duaan dengan isteri saya bang. Di dalam satu bilik pula. Lepas tu saya ni takkan saya nak tengok je. Abang saya minta maaf bang. Tak ada lah. Cakaplah elok. Niat yang kamu nak buat dengan isteri saya ni tak menghalalkan apa-apa cara. Jadi kalau orang tengok ni, dah. Orang akan pandang benda ni adalah satu maksiat. Abang saya minta maaf bang. Kamu. Kenapa kamu nak minta maaf pula? Ada abang suruh kamu bercakap. Abang tengah bercakap dengan laki ni. Laki mana-mana entah yang kamu bawa ni, abang pun tak kenal. Dan perbuatan kamu ni adalah perbuatan dosa. Kami tak buat apa-apa bang. Rosna, kalau macam ni lah kamu punya balasan kepada abang, kepada anak-anak kita yang telah kita jaga daripada kecil sampai besar. Abang rasa perjuangan abang adalah sia-sia. Abang jangan cakap macam tu bang. Disebabkan laki yang abang tak kenal, kamu boleh berdua-duaan. Apa yang abang tak tahu belakang abang pun, kamu pun boleh buat macam tu. Okey, maka dengan tu, abang nak cakap apa? Tak adalah. Okey, Rosna. Abang, jangan macam tu bang. Abang ceraikan kamu dengan talak 3. Dah. Kamu nak duduk dengan lelaki ni? Duduk lah. Abang. Dah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada para penonton yang sudi hadir bagi meluangkan masa dalam forum kita pada hari ini. Seperti biasa, forum pada hari ini akan dimoderatorkan oleh saya, Muhammad Syahmi bin Muhammad Sukri. Dan pada sesi forum kita pada hari ini akan bersama-sama dengan dua penceramah yang sangat terkemuka di tanah air kita. Yang pertama, panel kita di sebelah kiri saya, Ustaz Muhammad Syahid bin Muhammad Syahrir dari Negeri Sembilan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sihat. Jadi jauh ke perjalanan Ustaz untuk hadir ke malam ini? Kalau untuk perjalanan saya pada hari ini,
dekat je memandangkan kawasan ataupun tempat yang kita laksanakan program ni adalah berdekatan dengan tempat kerja saya. Alhamdulillah, bab kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Jadi panel kedua kita pada hari ini iaitu penceramah juga dari negeri Perak. Apa khabar Ustaz Iskandar Zulkarnain? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar berita, Ustaz baru je melangsungkan perkahwinan minggu lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab itulah kita kata perkahwinan ini sangatlah kita perlu utamakan. Jadi tanpa melengahkan masa, untuk kita panggil dua penceramah kita untuk mengupas topik pada hari ini, iaitu bila seseorang isteri itu dianggap nusyuz. Perbuatan nusyuz merupakan satu perbuatan yang sangat terkenal dalam konsep perkahwinan. Jadi, saya akan memanggil panel kita pada hari ini, iaitu Ustaz Syahid, bagi mengupas apakah yang dimaksudkan dengan pengertian perbuatan nusyuz. Dipersilakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali kita memanjatkan rasa kesyukuran kerana kita dapat hadir pada hari ini. Majlis yang diberkati. Okey. Jadi untuk kita terus mendalami nusyuz tu, kita nak ketahui apa itu definisi tentang nusyuz. Dan bila orang sebut nusyuz, okey, kita dapat bayangkan apa itu nusyuz. Okey, jadi Al-Bahdawi mentafsirkan nusyuz sebagai pengabaian tanggungjawab dan ketidaktaatan sebagai suami maupun isteri. Keadaannya ialah apabila salah seorang ataupun salah satu pihak, sama ada suami atau isteri, mengabaikan tanggungjawab, maka berlakulah nusyuz. Okey, jadi kalau perkara nusyuz ni, kita tak boleh kata nusyuz terhadap suami isteri saja, tak boleh. Dia ada kedua-dua pihak, sama ada isteri nusyuz bagi isteri ataupun nusyuz bagi suami. Jadi antara contoh yang dikatakan perkahwinan, dalam perkahwinan itu mempunyai unsur nusyuz ialah yang pertama, isteri yang mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain. Yang kedua, meninggalkan rumah tanpa izin suami, tanpa alasan yang munasabah, dan seterusnya, tidak mahu mendengar atau mengedahkan kata-kata suami yang tidak bercanggah dengan syariat. Dan yang terakhir, tanpa saya lupa, iaitu tidak memenuhi tanggungjawab sebagai isteri tanpa sebab yang munasabah. Okey, jadi dalam kita sebut tu, perkara ni sering kita dapat lihat berlaku dalam rumah tangga, yang akan menyebabkan apa? Berlakunya, lepas nusyuz ni akan berlakunya perceraian. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syahid kerana telah berkongsi tentang pengertian perbuatan nusyuz. Jadi kita ingin bertanya kepada Ustaz Iskandar risau kalau dia ada nak tambah tentang lebih mendalam lagi tentang pengertian apakah yang dimaksudkan dengan perbuatan nusyuz. Dipersilakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk bersama dengan orang-orang yang hebatlah Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kita tahu dalam surah ayat 34 dalam surah An-Nisa, maksud pengertian dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka iaitu nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka berdegil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan yang bertujuan mengajarnya. Okey, pertama kali, ramai orang menganggap nusyuz ni hanya kepada pihak perempuan, iaitu pihak isteri. Tapi salah pendapat itu, kerana nusyuz ni boleh pergi kepada sang suami ataupun sang isteri. Okey, pertama tadi Ustaz tadi cakap pasal pengertian nusyuz. Okey, sekarang ni saya nak cakap pasal hukum dalam nusyuz, adakah sunat, wajib ataupun okey. Nusyuz adalah semestinya hukumnya haram, dan haram itu bermaksudnya dosa besar. Okey, suami perlu mengatasi masalah nusyuz ini dalam melalui pendidikan, nasihat, pengasihan tempat tidur dan pukulan, tertakluk kepada macam manalah suami isteri itu menghadapi. Betul. Itu saja. Okey, terima kasih Ustaz Iskandar. Tadi beliau menjelaskan kepada penonton, beliau telah menjelaskan tentang hukum nusyuz. Sebenarnya hukum nusyuz ni, perbuatan hukum nusyuz ni merupakan satu perbuatan yang sangat dilaknat
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita telah ketahui tadi, kita jelas bahawa nusyuz ni bukanlah satu perbuatan yang boleh dilakukan semata-mata ataupun hanya dilakukan oleh para isteri, tetapi para suami juga boleh menjadi punca kepada satu perbuatan nusyuz dalam keluarga tersebut. Jadi sama-sama kita ambil iktibar tentang pengertian tentang perbuatan nusyuz. Jadi selepas kita telah mendalami tentang pengertian nusyuz, jadi kita perlu tahu macam mana pengaruh nusyuz ni, perbuatan nusyuz dapat memberi kesan kepada keluarga kita. Jadi saya ingin menjemput Ustaz Syahid bagi menerangkan bagaimana perbuatan suami ni dapat memberi dapat menjadi satu punca kepada perbuatan nusyuz. Dipersilakan Ustaz Syahid. Saya akan teruskan kepada suami juga nusyuz terhadap isterinya. Yang perkara ini mungkin kita jarang dengar daripada kerajaan-kerajaan akbar. Okey, jadi hukum nusyuz bukan sahaja untuk isteri, bahkan juga ada untuk suami. Okey, di mana kita katakan nusyuz ni terhadap berlaku oleh suami ni apa? Disebabkan suami yang berlaku zalim, seperti tidak menunaikan hak nafkah, bercakap dan bertindak kasar terhadap isteri, dan tidak menunaikan hak giliran malam dikira nusyuz. Sebagai contoh, kalau suami itu berpoligami dan seterusnya, si suami ni melakukan pukulan tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Maksudnya dia pukul isteri tu dengan suka hati dan tiada apa-apa sebab pun. Jadi jika pukulan suami dibuat kerana isterinya nusyuz dan mengikut batas-batas syarak seperti yang dijelaskan tadi, maka isteri tidak berhak untuk lari dari rumah. Maksudnya perbuatan suami itu betul lah kalau isteri itu adanya berlaku sesuatu masalah dalam rumah tangga. Jadi jika isteri mempunyai keserasian, masalah tersebut boleh diselesaikan melalui cara lain seperti perbincangan, penglibatan perantaraan atau orang tengah yang dihormati atau pihak berkuasa agama. Dekat mana kita ambil langkah ni sebagai langkah awal sekiranya nusyuz ni telah berlaku. Okey, jadi isteri tidak boleh memilih jalan yang menyalahi syarak, iaitu lari dari rumah. Maksudnya sekiranya ada konflik dalam rumah tangga, isteri ni perkara pertama yang dia buat tu bukanlah lari dari rumah. Okey, itu saja yang saya nak terangkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Syahid. Jadi tadi beliau menerangkan sekiranya isteri melakukan perbuatan nusyuz, si suami hendaklah wajib untuk menegur si isteri tersebut. Macam mana kita nak memberi teguran? Islam telah memberi panduan kepada si suami untuk menegur kesilapan ataupun perbuatan yang telah dilakukan oleh isteri. Yang pertama tadi adalah asuslah bermula daripada lisan ataupun kita tegur, kita bagi nasihat dengan Allah. Sekiranya nasihat tidak memberi kesan kepada si isteri, barulah kita boleh memukul. Tapi memukul perlulah dalam niat menasihati. Jadi mungkin Ustaz Iskandar boleh menjelaskan kepada kita semua macam mana kita nak memukul. Adakah kita boleh memukul dengan senjata ataupun macam mana pukulan yang boleh kita lakukan berdasarkan panduan agama Islam. Dipersilakan Ustaz Iskandar. Okey, macam mana dengan untuk mendidik isteri kita jika dia melakukan kesalahan? Okey, jika pukulan kita perlu memastikan pukulan kita itu bukan sebab untuk mendera, tapi sebab utamanya adalah untuk mendidik. Okey, dengan tidak melampaui batas seperti berbentuk penderaan, mencederakan muka, atau suami tidak boleh mengawal emosi dan sebagainya. Okey, kita sebagai seorang suami isteri, kita perlu sentiasa berkomunikasi dengan isteri kita. Kita tak boleh nak menyembunyikan sesuatu pun daripada suami kita. Sang isteri pun tak boleh nak menyembunyikan apa-apa pun daripada kita. Sebab dalam perkahwinan ini, komunikasi dan perkongsian adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita meneruskan kebahagiaan sehingga ke insya-Allah ke syurga. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz Iskandar. Beliau menjelaskan tentang garis panduan macam mana kita nak
menasihati isteri kita. Beliau menegaskan bahawa komunikasi merupakan satu kunci yang sangat penting bagi menjamin kebahagiaan institusi kekeluargaan. Jadi saya ada soalan daripada para penonton kita ingin diajukan kepada Ustaz Syahir. Jadi bagaimana persoalannya, bagaimana kesan kepada perbuatan nusyuz tadi mengakibatkan isteri tersebut meninggalkan rumah? Apakah kesan ataupun hukum kepada perbuatan isteri tersebut? Dipersilakan Ustaz. Okey, jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Iskandar tu, sebagai isteri ni, sekiranya si suami ni melakukan pukulan terhadap isteri, takkan isteri nak duduk saja kan? Mestilah apa yang terlintas di akal fikirannya adalah untuk melarikan rumah. Jadi tindakan lari dari rumah hanya harus jika terdapat ancaman yang nyata terhadap keselamatan isteri. Maksudnya dibolehkan isteri itu untuk lari dari rumah. Di mana si isteri ni yakin bahawa dia akan terus didera dan dipukul oleh suami tanpa sebab yang munasabah, maka dia mesti mencari jalan untuk mengelakkan mudarat tersebut, termasuklah dengan cara mencari tempat perlindungan yang sesuai seperti rumah ibu bapa yang sedia ada. Bahkan isteri itu sepatutnya melakukan kes penderaan ini kepada pihak berkuasa bagi menghentikan daripada terus berlaku. Dan perkahwinan yang adanya unsur penderaan ataupun pemukulan dalam institusi perkahwinan tu sepatutnya tidak perlu diteruskan, melainkan jika ada jalan yang membolehkan keadaan. Maksudnya jika adanya unsur pukulan ataupun penderaan dalam satu perkahwinan tu, elakkan untuk teruskan. Sebab apa? Takut mudarat yang lain yang akan mendatang, di mana si isteri tidak boleh meneruskan keadaan ini berpanjangan tanpa merujuk kepada pihak berkuasa bagi mengatasi kes penderaan dalam rumah tangga. Itulah yang kita takut pada hari ini, kes penderitaan yang sangat banyak dalam masyarakat di negara kita. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syahir. Beliau menjelaskan bahawa dengan si ibu-ibu, sekiranya terdapatnya penderaan kepada si ibu-ibu, barulah kita boleh mengambil keputusan untuk lari daripada rumah sebagai langkah keselamatan diri kita. Tetapi beringatlah, sekiranya tiada penderaan ataupun kemudaratan datang kepada diri kita, si ibu haram untuk meninggalkan rumah, kerana perbuatan meninggalkan rumah merupakan satu perbuatan nusyuz yang sangat dilaknati oleh Allah SWT. Jadi saya ada persoalan untuk Ustaz Iskandar Zulkarnain tentang bagaimana kesan kepada perbuatan nusyuz, iaitu hak penjagaan anak. Adakah diutamakan kepada si ibu ataupun si bapa untuk mengambil alih hak penjagaan anak? Dipersilakan Ustaz Iskandar Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan anak ni, mesti ayah pun nak jaga, ibu pun nak jaga. Berhubung dengan berkaitan antara nusyuz dan hak penjagaan anak ni, pada dasarnya kedua-dua sedikit berkaitan, di mana secara ringkasnya ibu lebih berhak ke atas penjagaan anak ataupun hadanah. Namun begitu, hak hadanah hanya diberikan jika seseorang itu memenuhi syarat, iaitu antaranya adalah berakal di mana dia boleh mendidik anak itu. Islam tu mesti, dia tak ada agama lain, agama Kristian, India tak boleh. Ifah dan amanah. Amanah di mana amanah untuk dia menjaga kewajipan atau tanggungjawab seorang anak itu, juga makan, jaga dia dari segi pendidikan, dari segi pakaian dan tempat tinggal. Oleh itu, jika seseorang isteri itu seorang yang pernah nusyuz pada suaminya serta pada masa yang sama fasik dan tidak mempunyai harga diri seperti berkesedudukan dengan lelaki ajnabi, maknanya isteri kita ni pernah bersetubuh dengan lelaki lain tanpa pengetahuan suami kita. Walaupun sang suami itu mendapati isterinya pernah bersetubuh dengan lelaki lain, tapi hal ini suami ini belum pembuktian dan keterangan di hadapan hakim yang mengerjakan kes hadanah. Walau bagaimanapun, terdapat nusyuz yang tidak berkaitan dengan kelayakan hadanah, seperti dalam kes seorang isteri yang pernah keluar rumah tanpa izin suami tapi tidak melakukan perkara yang menjejaskan ifah dan amanahnya. Perlu diingatkan lagi, seorang isteri
itu tidak lagi dikira nusyus jika dia sudah bertaubat dan kembali taat kepada sang suaminya. Okey. Terima kasih Ustaz Iskandar Zulkarnain telah berkongsi tentang hak penjagaan anak-anak sekiranya perbuatan nusyus itu telah berlaku. Dalam konsep Islam telah menegaskan satu konsep iaitu hadanah, di mana anak-anak diberikan hak penjagaan kepada si ibu. Hal ini kerana si ibu merupakan wanita yang selayak-layaknya untuk memegang amanah penjagaan anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, kita telah menonton sebuah tayangan video di mana si isteri telah melakukan perbuatan nusyus, iaitu mengingkari arahan suaminya. Kesan daripada perbuatan nusyus ini, si isteri telah dicerai oleh suaminya dengan talak 3. Jadi kita tahu perbuatan nusyus ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilaknati oleh Allah SWT. Jadi saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh Ustaz Syahir. Apakah implikasi lain yang akan timbul daripada perbuatan nusyus, sama ada kepada diri sendiri ataupun keluarga? Dipersilakan Ustaz Syahir. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, jadi di sini kita akan lihat sama-sama apa tu kesan sekiranya nusyus ni berlaku dalam sesebuah rumah tangga. Okey, yang pertama iaitu isteri akan kehilangan hak sebagai isteri, seperti tidak mendapat perbelanjaan harian dan pakaian, yang mana dua aspek ini merupakan nafkah utama yang perlu si suami ini berikan kepada isterinya. Okey, dan yang kedua, boleh membawa kerenggangan perhubungan antara kedua pihak, sama ada bagi pihak suami ataupun pihak isteri, di mana hubungan silaturahim ni mungkin akan berlaku. Si suami salahkan si isteri salahkan si suami, dan seterusnya. Tidak berhak untuk menuntut sebarang tanggungan suami terhadapnya. Maksudnya si isteri ni akan hilang kuasa untuk menuntut sebarang hak yang perlu didapat sebagai seorang isteri terhadap suaminya. Dan seterusnya, rumah tangga akan berlaku krisis yang berpanjangan sehingga boleh membawa kepada perceraian, di mana apabila berlakunya nusyus ni seperti biasa ataupun apa yang kita dengar selalunya, akhirnya akan berlakunya perceraian. Dan seterusnya, tidak lain dan tidak bukan, setiap perbuatan yang sangat dikeji dekat atas muka bumi ini adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah, dan setiap perbuatan yang adanya dalam unsur nusyus ni sedikit sebanyak mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Masya-Allah, itu yang kita elakkan. Nauzubillah min zalik. Sesungguhnya perbuatan nusyus ini seperti yang telah diperkatakan oleh Ustaz Syahir adalah salah satu perbuatan yang sangat memberi implikasi yang sangat teruk kepada sebuah institusi kekeluargaan. Jadi jelas bahawa tuan-tuan dan puan-puan, perbuatan nusyus ini seboleh-bolehnya kita perlu elakkan. Bab kata pepatah, kita mencegah lebih baik daripada mengubatinya. Jadi seboleh-bolehnya si isteri ataupun dan si suami perlulah menjaga perasaan antara satu sama lain. Jadi macam mana kita nak mengeratkan hubungan silaturahim, iaitu salah satu kuncinya adalah berkomunikasi dan bertolak ansur. Jadi saya ingin ajukan soalan kepada Ustaz Iskandar Zulkarnain tentang hikmah pensyariatan tentang perbuatan nusyus. Mungkin Ustaz Iskandar Zulkarnain boleh berkongsi kepada kita dan para penonton semua, apakah hikmah-hikmah pensyariatan perbuatan nusyus? Dipersilakan Ustaz Iskandar Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kenapa Allah wujudkan, adakan hukum nusyus ini kepada pihak perempuan iaitu isteri, memberikan kesedaran kepada isteri akan tanggungjawab kepada suami. Belah lelaki pula iaitu suami, memberi kesedaran kepada suami untuk memainkan peranan sebagai pemimpin keluarga, iaitu ketua keluarga lah. Dan isteri wajib taat kepada suami. Kita kena tahu wanita-wanita di luar sana, Allah telah menjanjikan kepada wanita syurga jika wanita itu bertaati suaminya.
menjaga maruah atau auratnya dan menjaga puasa. Okey, Allah telah menjanjikan syurga kepada wanita ini jika dia mentaati kepada perintah suaminya, walaupun suaminya menyuruh untuk membuatkan air, kopi yang tidak mengambil masa 5 minit pun. Okey, yang ketiga adalah mendidik suami untuk bersabar dan bersikap positif dalam menangani kemelut rumah tangga. Okey. Dalam situasi ini, suami perlu sentiasa berfikiran waras dalam mengatasi masalah rumah tangganya, iaitu sentiasa berkomunikasi dengan suami walaupun berkomunikasi dengan isteri walaupun masalah itu adalah sebutir garam, kecil butir garam pun. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Iskandar Zulkarnain, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kita tahu hebat-hebat laga panel-panel kita pada hari ini tidak sia-sia untuk kita berkongsi ilmu. Banyak pengalaman dan pengetahuan yang kita telah belajar dalam sesi forum kita pada hari ini. Jadi kita telah jelas daripada segi pengertian perbuatan nusyuz, hikmah-hikmah pensyariatan perbuatan nusyuz, dari segi kesan, dari segi bagaimana perbuatan nusyuz ini dapat berlaku. Saya ingin berkongsi satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Tirmizi daripada Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidur namun isterinya menolak ajakan tersebut dan tindakan tersebut membuatkan suaminya marah, maka para malaikat akan melaknati isteri sehingga waktu pagi. Jadi saya ingin menegaskan kepada semua masyarakat yang ingin melangsungkan perkahwinan supaya dapat menjadikan perbuatan nusyuz ini sebagai satu pengajaran untuk mempersiapkan diri kita sendiri sebelum kita melangsungkan perkahwinan. Kita semua ingin berbahagia dalam perkahwinan kita. Alang-alang berbahagia, biarlah sampai ke syurga. Jadi saya ingin menegaskan kepada diri saya dan semua masyarakat yang mendengar sesi forum kita pada hari ini supaya mengambil inisiatif untuk mengelakkan diri daripada perbuatan nusyuz ini berlaku dalam institusi kekeluargaan. Sesungguhnya apa yang buruk adalah daripada saya dan apa yang baik semua daripada Allah SWT. Jadi saya akan mengakhiri sesi forum kita pada hari ini dengan tasbih kifarah surah As, dan semoga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.